Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sama-sama menyambung kembali kuliah kita dalam buku karangan Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang bertajuk Halal dan Haram dalam Islam. Tuan-tuan, perempuan yang dikasihi sekalian, insya-Allah pada malam ini tajuk kita berkaitan tentang as-sihru, sihir. Hukum kita berkawan dengan iblis dan juga syaitan untuk mengamalkan ilmu sihir. Ilmu sihir ni tuan-tuan dia macam-macam. Zaman dulu nak sihir orang ni ramai tok bomo. Zaman sekarang pula nak sihir orang mudah je. Bomo makin kurang. Cuma nak dapat bahan tu senang. Instagram, berlambak gambar, senang dia orang nak bagi. Cuma kita ni sebagai orang Islam, tuan-tuan, kita percaya bahawa sihir itu wujud sebab Nabi SAW pernah disihir. Kita tak boleh nafikan. Cuma amalan kita tu sebabnya untuk elak daripada diganggu oleh makhluk-makhluk halus, diganggu oleh sihir, kena ada amalan-amalan sampingan yang kita kena buatlah. Antaranya zikir pagi dan petang. Dia panggil zikrus sabah wal masa. Pagi kita berzikir, malam kita berzikir, petang atau malam kita berzikir. Dia ada zikir. Pagi ada orang nak baca maksurat, baca, elok, jadikan dia pendinding. Wa min dzalik anna al-Islam qawama as-sihr was-sahrah. Islam daripada awal lagi dia telah menolak amalan sihir dan juga pengajak-pengajak kepada sihir ataupun orang yang nak mengamalkan sihir. Saya pun tak faham juga, kadang-kadang ada orang ni dia suka buat benda pelik-pelik. Sihir ni maksudnya benda pelik lah. Dia boleh hantar menyakitkan orang, ataupun dia nak buat benda pelik pada diri dia pun boleh juga. Macam contoh baru ni orang letak dalam laman sosial, goreng pisang pakai tangan, viral. Orang lain goreng pisang pakai apa? Pakai senduk, api, lepas tu minyak tengah-tengah membara, dia boleh pakai tangan alih. Allah, hebat. Ini ilmu apa dia pakai ni? Nabi masa perang Uhud pun cabut gigi. Macam mana dia boleh tak luka? Ni pun satu benda yang kita kena muhasabah. Kalau orang kata ini hebat. Dia tak hebat, sebab itu dia bersahabat dengan iblis. Iblis ni tuan-tuan berjanji dengan jin, berjanji dengan iblis. Iblis ni dia tak pernah janji free, tak ada. Semuanya mesti ada timbal balik. Aku tolong kau, kau tolong aku balik. Dia style macam tu. Sebab itu tak pelik bila kita amalkan benda pelik-pelik dalam hidup kita. Oleh sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 102, wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka ini mengamalkan, belajar satu ilmu yang mendatangkan mudarat pada mereka dan tak memberi manfaat kepada mereka. Contoh, ada seorang sahabat kita dekat mana ni, dekat Puchong. Dia, isteri dia lah, ya, suami isteri datang jumpa saya kat UKM, bagi tahu, dia kata yalah, benda dah jadi. Suami ni dia oil and gas. Masa ni sebelum PKP tadi cerita ni. Dia oil and gas. Jadi keluar selalu seminggu, 2 minggu, ada kadang-kadang 3-4 hari. Satu hari tuan-tuan, isteri dia ni tahu yang suami dia pergi ke laut. Pelantar minyak. Hari tu balik dia. Jadi dia ingatkan, suami balik. Dia kata, kenapa balik pula? Dia kata tak ada kerja. Dia kata, esok pergi balik. Dia kata.
Jadi biasalah suami isteri lama tak jumpa, malam tu jalan-jalan dia kata suami dia lain macam punya power, macam telan tongkat Ali keseluruhannya. Betul ni cerita, datang cerita. Lepas tu saya kata apa jadi? Esok bangun pagi nak sembahyang subuh, tengok suami tak ada. Cari dalam rumah tak ada tanda-tanda yang dia tu balik semalam. Telefon suami, biasalah dekat tengah-tengah laut nak dapat, tak dapat. Jadi dia pun hantar WhatsApp apa semua ni, sampai suami kata dia tak balik. Dia ada kata tak pernah balik lagi, dia kata. Siapa dia? Bila dia balik tu baru dia cerita kepada isteri dia, rupanya dia ada bela ni dah lama dah. Bela apa, hantu raya, wallahualam, saya pun tak tahu apa sebab hantu tu dikaitkan dengan raya, itu saya tak mau tahu. Cuma dia ada bela lah benda-benda tu untuk pendinding diri. Dah lama dah, zaman dia belajar silat dulu. Tengok dia ada perjanjian zaman dulu untuk jadi kebal, kena cocok tak lut. Rupanya benda tu datang hari ni, dia kacau pada isteri. Tu buat saya kata buang lah, kena buang. Cuma nak buang saya kata pergi Darul Syifa. Tak tahulah dia orang berdua tu pergi kot Darul Syifa, memang pergi kot. Sebab nak buang benda tu, sebab dah sebati dalam badan dia. Tu sebab dia Allah sebut wa yata'allamuna ma yaduruhum wa la yanfa'uhum. Dia belajar benda yang mendatangkan mudarat pada diri. Sebab iblis tak pernah nak bagi baik pada kita. Wala yanfa'uhum, dan tak bermanfaat pada kita pun. Bahkan kita mendatangkan mudarat pada orang lain juga. Tu yang makan terkeluar darah, macam-macam tuan-tuan. Bila tengok orang kena sihir ni, saya menginsafkan. Sama juga saya tengok ada seorang sahabat dia berubat. Kebetulan saya masa tu pergi ziarah dia. Tiba-tiba ada orang datang mengejut, datang rumah dia bawa isteri sakit sebab tak boleh buang air 3 hari dah. Pergi hospital, doktor kata tak ada penyakit apa-apa, okey semua, laluan okey. Dia pun dia tepuk belakang ni. Dia tepuk, dia bacalah ada beberapa ayat sihir. Baca, muntah tu dia keluar tai kot mulut. Saya yang dalam tu tengok dalam baldi dia muntah dalam tu, bau tai tu, ya Allah, busuk yang teramat. Sebab kita dah biasa bau tai juga, tapi ini bau dia lain, busuk dia lain macam. Orang hantar. Saya tanya isteri kerja apa, dia kata isteri dia ni lah jual kosmetik, barang kosmetik. Itu sebabnya tuan-tuan, benda-benda ni takkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ada Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sihr min kaba'ir dzunub al-mubiqat. Tengok, Nabi pun dah tetapkan bahawa orang yang amal sihir ni termasuk dalam apa? Kategori dosa-dosa besar. Itu sebab kita kat Malaysia baru-baru ni ada cadangan juga untuk mengaktakan undang-undang sihir tu. Maksudnya orang yang amalkan sihir boleh dikenakan hukuman. Sebab sihir ni dia boleh buat orang mati tau. Boleh buat orang mati, boleh buat orang cedera, boleh buat orang, sebab makhluk, dia makhluk jin. Tapi benda tu tak berjaya lagi lah. Dalam mazhab Syafi'i, pengamal sihir yang juga jumpa sihir, kedua-duanya boleh dihukum mati. Boleh dihukum mati atas asas apa? Takzir. Ni hukuman hudud. Dalam hudud lah, kan? Tapi kita tak ada nampak lagi lah ke arah hudud tu. Allati tuhlikul umam qabla al-afrad wa turaddu ashabuha fi dunya qabla al-akhirah. Mereka ini akan di dunia lagi sudah akan ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhi 7 perkara-perkara yang dikira sebagai dosa-dosa besar. Qalu ya Rasulullah wa ma hiya? Apa dia ya Rasulullah? Qal asyirku billah, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Amal sihir ni pertama syirik dah, percaya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, minta tolong dengan makhluk lain. Nombor 2, sihir, amal sihir. Wa qatlun nafs allati harrama Allah illa bil haq, dan membunuh orang tanpa sebab. Tengok, 3 dah dosa. Orang amal sihir ni pertama dia syirikkan Allah, nombor 2 dia sihir, nombor 3 dia bunuh orang. Membunuh orang, memisahkan suami isteri, ada yang bunuh diri dan macam-macam lagi. 3. Wa akil riba, makan riba. Sekarang ni riba moden, so kita kena berhati-hatilah bab-bab riba ni.
Wa akl mal yatim, makan duit anak yatim pun tak dibenarkan. Makan duit anak yatim kena berhati-hati. Kita mungkin tak makan sekarang, tak makan secara zahir, tapi kita makan cara tak nampak. Macam mana tu? Orang baru meninggal bapa, baru meninggal mak, kita gunakan duit orang budak tu untuk apa? Sebab bila mak bapak mati, meninggal dunia, ataupun bapa meninggal dunia, atau ibu meninggal dunia, duit budak-budak yang patut difaraidkan telah digunakan untuk buat kunduri tahlil. Tahlil ni kita lah yang buat. Tu sebabnya tuan-tuan, tahlil ni nak buat bagus, tapi siapa yang buat? Ni lah geng-geng kita lah, jiran tetangga kumpul-kumpul duit, kita buat ramai-ramai. Ataupun kita jenis orang geng masjid, kita bagi, dia panggil tabung apa? Tabung khairat kematian. Tabung khairat tu kita buat 3 hari bagi makan. Kadang-kadang jiran tetangga, kawan-kawan baik, macam ni tuan-tuan selalu duduk tepi kiri kanan ya, macam Haji kan ni, kata Haji meninggal, kawan teringat Haji, ataupun malam ni saya beli kedai kat depan tu, apa ni, warung tak apa itu, dia jual apa, nasi lemak, beli 100 bungkus letak kat depan tu, siapa datang ambil semua. Tengok tu, Allah Subhanahu Wa Taala murahkan rezeki. Nampak? Maksudnya itu sepatutnya bukan yang ambil daripada duit ahli waris. Tambah-tambah budak tu ada, orang tu ada anak kecil, na'udzubillah, makan duit anak yatim. Lari pada yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-6, watawali yaum az-zahf, lari pada hari peperangan. Ni peperangan ya, peperangan perang. Yang ke-7, menuduh orang perempuan yang baik sebagai perempuan yang ghafilat. Kita tuduh orang perempuan mukminat sebagai orang yang tak baik, berzina, na'udzubillah. Itu sebab tak boleh sebut perkataan anak zina, jangan sekali-kali sebut. Itu semua tak dibenarkan dalam Islam. Anak zina, anak luar nikah. Kadang-kadang dia orang tu elok je anak sah taraf, tapi sebab dah jadi budaya nak maki hamun ni, dasar anak haram, dia sebut dasar anak haram. Bila sebut data anak haram, maksudnya dia tuduh budak ni hasil daripada perbuatan haram antara mak dengan bapa tu. Na'udzubillah. Dah tak pasal-pasal kena qazaf. Dalam Islam dah kena qazaf tu 40 kali sebat. Kan? Itu sebabnya Islam juga telah mengharamkan, kata orang Muslim, az-zihab ilal arrafin. Haram bagi kita juga pergi tanya orang-orang yang tahu, orang hebat, tukang-tukang tilik ni. Tak payah tanya. Dulu kita jumpa orang, dia tilik, dia kira, oh inilah awak punya latar belakang. Sekarang tak ada. Pergi tu pakai mesin dia, letak tangan, jari dia kirakan tu. Tu pun dia panggil apa? Khurafat zaman moden. Pakai mesin dekat, bayar RM2, kita dapat kita punya maklumat. Tak boleh tu. Kadang-kadang tuan-tuan jangan tersilap juga. Mereka boleh tahu sebab dia orang ada amalan jin ni lah, amal. Dia tengok kamu ni nama sekian, lahir pada sekian. Kita tak bagi tahu dia pun. Dia tak kenal kita, kita pun tak pernah jumpa dia. Macam saya pergi Mesir. Dia memang kawasan tu kawasan dekat piramid. Orang Arab dia ni macam kahan kan? Macam dia ni orang yang tukang tilik Arab lah. Tengok muka pun tahu dah, takut. Dia celak dia gitu pusing. Wallahi ya Muhammad a'rifuk. Dia kata, wahai Muhammad, aku kenal kau. Dia kata, kau kenal aku? Wallah, awal marah saya pun cakap sekarang ni kali pertama aku jumpa kau kot. Saya datang dah lama tinggalkan Mesir ni, datang bawa jemaah, datang tengok-tengok kawasan, tengok jalan ziarah ke Mesir. La a'rifuk. Kunta fi Syam. Dulu kau pernah duduk dekat negara Syria. Syam. Orang tua ni betul-betul kat piramid ni memang jin Firaun dia pegang. Lepas tu dia boleh tahu pula saya ni lahir pada tahun berapa, dia boleh tahu. Ya sahirah, saya terus sebut ya sahirah, wallah la haram. Itu saya sebut perkataan tu lah. Saya kata wahai perempuan yang mengamalkan ilmu sihir, haram kamu amalkan ni. La hadza tariq. Dah, ini cara aku cari makan dia kata. Orang ramai pun nak tahu dia punya masa depan. Bas urid an aqulak, dia cakap saya, aku nak bagi tahu kau, laka
apa, tariqun sa'id, apa tariqun sa'id. Dia kata kamu ada satu jalan yang bahagia. Wah, dia boleh cakap gitu pula. Aku kata orang tua ni sebelah macam tu lah. Selalunya bila dia cakap macam tu, orang Arab akan masukkan dalam tabung tu. Dia cerita-cerita, okey, masukkan duit dalam tu. Saya memang taklah bagi. Kalau bagi, saya menyokong dia buat benda yang khurafat tu lah. Nah, cuma ada jemaah tanya, Ustaz, macam mana dia boleh tahu Ustaz? Ini hebat, wali ke? Wali apa? Tak ada maknanya wali macam tu. Wali dia tak tahu benda gaib. Wali dia tak tahu benda gaib. Tu sebab jangan tertipu kita ni. Cepat sangat kita tertipu. Tu sebab tidak boleh kita berjumpa dengan orang yang menilik-menilik ni. Untuk kita tanya tentang apa? Ruyuk benda-benda yang gaib. Ni ada pergi tanya ustaz. Hatta tanya ustaz-ustaz pun. Ustaz-ustaz pula yang pergi jawab pun saya pun tak faham. Tanya, Ustaz, apa pandangan Ustaz? Bila nak kiamat? Dia pun bagi tahu bulan Ramadan, tarikh sekian. Kita punya risau masa tu. Tersebar satu Malaysia. Satu dunia, bukan Malaysia lagi. Satu dunia tersebar tarikh tu. Dah terlepas pun, tak kiamat juga. Janganlah buat macam tu. Benda-benda ni tak boleh jawab pun. Sebab itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga macam hujan. Saya tak setuju yang orang yang amalkan panggil bomoh hujan. Sekarang ni dia tak panggil bomoh hujan, nampak sangat syirik. Dia panggil apa? Rain consultant. Kurang ajar betul. Dia ubah nama dia. Kalau konsultan cari jodoh aku boleh terima lagi. Ni konsultan ahli hujan ni. Ada siap buat kad lagi. Buat kad. Ni kad saya kalau ada nak buat kenduri kendara apa, panggil saya. Saya bukan bomoh, saya konsultan. InsyaAllah saya akan alih hujan tu pergi tempat lain. Sekarang ni musim hujan, kita jangan bagi bangi hujan. Nak hantar ke mana? Putrajaya, dia kata. Kena pula kawan orang Putrajaya, marah kawan. Apa aku jadi baju bagi tadi kot. Jadi jangan. Tu semua tu tak boleh. Bukan benda amalan-amalan yang pelik-pelik tak ada. Hujan adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu bila hujan. Tak tahu. Tiba-tiba dia datang hujan. Tanyalah pelaut. Saya belajar dengan orang pelaut. Pelaut dia kata, Ustaz, kita duduk kat laut ni Ustaz, banyak benda yang kita tahu kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duduk ni, kita tengok mula-mula cerah ni. Tiba-tiba Ustaz gelap dan ribut. Tiba-tiba dalam tempoh beberapa minit saja. Tengok kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada orang boleh tahu. Sebab ada orang kata kan, orang kata apalah dah tahu ribut pergi ke laut buat apa. Dia orang masa pergi okey. Elok, cuaca cantik, tapi tiba-tiba laut bergelora. Tengok, tak ada orang tahu. Kalau dia meninggal, maka benarlah Nabi SAW sebut, kita takkan tahu di mana kita lahir dan di mana kita mati. Tak ada. Bye-bye. Termasuklah kita menjumpa ahli-ahli sihir untuk apa? Untuk mengubati penyakit. Kita nak elak daripada penyakit, pergi jumpa Tok Bomoh, tak boleh. Tok Bomoh pula buat bagi amalan-amalan pelik, tu tak dibenarkan. Contoh, ada seorang hamba Allah ni, keluarga saya jugalah. Dia ada penyakit. Penyakit dia ni pelik sikit. Doktor habis dah. PPUKM dah pergi, tawakal dah pergi, habis semua dah pergi semua, duit pun dah berpuluh-puluh ribu dah habis dah. Check, medical check up itu semua, tapi tak dapat detect penyakit tu. Satu hari dia pergi kat Kelantan, ada satu Tok Bomoh dia panggil. Yang bawa dia mak dia. Arwah ayah dia meninggal, dia pergi dengan mak dia. Sampai-sampai okey lah. Mula-mula baca bismillah hari. Bismillahirrahmanirrahim. Zam, dia keluar mentera. Dia keluar mentera. Puk, dia bagi tahu, okey. Esok datang waktu maghrib. Bawa biawak apa tu yang bukan biawak ni, biawak yang dekat apa padi apa tu, dia panggil padi, bukan padi, yang duduk kat sawah, sawah kan, yang duduk di yang tangkap biawak yang duduk dekat belah sawah.
Maksudnya yang kawasan sawah, yang kawasan lapang, tempat padi tu. Dia tak bagi ambil yang biawak bawah rumah apa, tak mau. Dia nak yang kat belah-belah sawah. Dia pergi ambil dekat Tunjung, dah dapat tu, dah tempat tangkap dia, suruh orang, dia upah orang tangkap esok tu. On the way nak pergi Tok Pomoh tu baru telefon saya. Saya ingat juga ustaz dia kata. Tu nak tanya, dia kata ustaz, tak tahu Datuk Bomo ni dia nak ubat ni, cuma dia suruh bawa pokok masa maghrib dah kena ada kat rumah dia. Dia nak sembelih biawak tu, dia nak darah saja. Dia tak suruh makan, biawak tu buang. Dia nak darah biawak untuk diberi kepada khadam. Khadam tu akan bantu untuk bagi sihat. Tu dia tanya, kata boleh ke saya teruskan perubatan ni, sebab saya dah banyak kali dah berubat semua tak jadi. Nampak orang tua ni nampak okey sikit je. Sebab nampak lain macam, sebab dia minta biawak nak berdarah tu. Dia tak suruh makan, dia kata haram makan biawak ni. Oh, pandai pula dia haram. Cuma darah tu dia nak bagi pada khadam. Memang jin makan darah, dia kata. Kita bagi dan kita minta tolong dia. Sebab minta tolong jin ni, dia punya tafsiran dia sama macam minta tolong doktor pakar. Dah sesat dah orang tua ni. Lain. Jumpa doktor pakar, lain. Sebab doktor menggunakan ilmu yang dia belajar. Dan dia tidak meminta pergantungan dengan makhluk selain Allah. Dan dia nak bedah dia pun dengan izin Allah, kita doa yang terbaik. Tengok, dia minta dengan Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Tapi ini tak, minta dengan khadam. Tak boleh, takut jadi benda lain. Saya kata jangan, bang, berhenti bang, tak usah duduk pergi mengarut tu, syirik dah tu. Kalau kita pergi, kita tolong, kita pun mengiyakan apa yang disyirikkan. Habis biawak tak apa, buang lah. Apa lagi kau tanya aku buat apa biawak tu, lepas lah. Tak pasal-pasal biawak disembelih sia-sia. Biawak pun nanti di akhirat marah, kenapa kau sembelih aku tanpa sebab. Kalau bunuh ada sebab tak apa, bunuh biawak boleh, kalau biawak yang merosak. Tapi saya saja nak sembelih untuk syirik, biawak pun marah, aku mati sia-sia, dia kata. Jadi tolong jangan buat benda pelik-pelik. Ya? Bomo? Sama. Kalau katakan ilmu tu, sebabnya Datuk Harudin masa saya belajar Darul Syifa, orang minta kan ilmu patah tu. Dia kata ketuk-ketuk sini sihat sana. Dia kata dia belajar, tapi dia tak turunkan kepada anak murid dia. Ada satu ilmu yang dia tak turunkan, yang dia tak boleh belajar. Tok guru tu meninggal. Tok guru pun tak mau ajar dia masa dekat Perlis. Yang gigi rasanya, ketuk gigi tu. Dia gigi sakit kan, ketuk-ketuk jadi benda lain. Mana benda tu sihat. Rasa tak silap yang itulah. Dia ada benda-benda yang dia kata benda pelik-pelik tu memang Tok guru tak turunkan. Dan sama juga macam kami tak dapat ilmu pelik-pelik daripada dia. Dia kata tak boleh, takut orang kamu salah guna. Dia mungkin dia belajar masa tu, dia buat kajian kan. Oh, dia kata benda ni tak betul, ni nampak menyeleweng. So akhirnya dia tak bagi anak murid dia. Dia suruh amal ayat Quran dia. Tu macam bomo patah apa kan. Kalau dia pegang urut macam tu, dia baca ayat Quran, okey lah. Tapi kalau dia buat pelik-pelik, tu tak boleh lah. La haula wala quwwata illa billah. Ada pula yang teori orang kata apa? Dia kata nak bunuh jin, nak bunuh sihir kena dengan sihir juga. Tak betul. Nabi SAW dia membatalkan sihir bukan dengan sihir, tetapi dengan ayat kursi dan 3 kul. Amalkan tu. Tu sebab Nabi SAW kata apa? Tidak masuk syurga orang yang menyimpan atau menyemarakkan arak. Maksudnya orang yang menggalakkan arak itu dihidupkan. Itu tak boleh. Baru ni saya cakap depan Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Syahidan Kasim, kebetulan forum depan dia kan. Alhamdulillah dia dalam usaha sekarang ni di Wilayah Persekutuan untuk tutup tempat minum arak. Alhamdulillah. Dia kata dah lepas di kabinet tapi belum dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya, tapi insya-Allah dalam proses dia kata dia sedang usaha ke arah itu. Lepas tu saya pun masuk lagi lah sikit lagi. Saya kata tu pramugari bila boleh tutup aurat? Sebab dia orang dah minta banyak kali lah pramugari ni minta nak tutup aurat dalam dia orang kata, sampai dia orang kata, ustaz tolong doa biar Mekah boleh pergi macam biasa. Sebab saya bawa saya jadi pramugari untuk kapal terbang Mekah tu.
Saya boleh pakai tudung Ustaz. Bila tutup, saya kena buka balik tudung. Dah confused. Pergi Mekah, boleh pakai tudung pula. Pergi Al-Usta, tak boleh pakai tudung. Kita ni pening. Jadi, kita tudung, pakai tudung semua. Tak ada masalah. Tu dia kata nanti, dia akan cuba, dia catik-catik. Tapi orang politik macam tu lah. Setiap kali dia dengar ustaz-ustaz berceloteh, dia akan catit. Lepas tu insyaAllah kita doa lah. Kalau dia panjang umur, adalah pelaksanaan tu. Tapi kita sampaikan. Yang penting tanggungjawab kita sampaikan. Untuk tudung ni saya rasa saya dah jumpa 2 Perdana Menteri lah. Saya, Profesor Datuk Dr. Muhayya, Datuk Seri Zulkifli Al-Bakri, kami jumpa sekali tu, bagi tahu depan-depan. Tapi yalah, tak ada apa-apa tindakan lah. Kita doa lah, ya. Yang penting kita sampaikan. Wala mu'min bisihr. Wala mu'minun bisihrin. Nabi kata apa? Tidak akan masuk syurga juga orang yang percaya dan beriman kepada sihir. Dan kita ni pula saya nasihatkan tuan-tuan, jangan semua benda tuan-tuan kata sihir. Jangan. Berubat macam biasa, jumpa doktor, alhamdulillah doktor bagi ubat apa, makan. Pada masa yang sama amalkan juga syifa, apa ni, doa-doa syifa. Pergi jumpa tugu ustaz, dia doa-doakan, baca air ruqyah, dia baca biar betul, sebut biar betul, ruqyah, air ruqyah yang dibaca padanya ayat Quran. Jangan sebut ru'yah, air ru'yah itu lain pula ni. Air ru'yah ni air mimpi lain tu. Ru'yah penglihatan, jadi macam pelik lah kan. Ruqyah sama macam sujud sahwi. Sahwi bukan sujud sawi. Sawi itu sayur. Kita ni nyebut bukan main lah. Tapi sahwun tersilap, terlupa. Percaya pada sikit-sikit sihir. Demam sikit, ini sihir ni. Apa nama, batuk, ini lah jiran yang buat. Tak boleh, itu cukup pantang. Jangan mudah menunjukkan bahawa sihir ini dibuat oleh orang-orang tertentu. Baru ni ada anak sahabat saya, dia buat PhD tak siap. Saya tanya kenapa tak siap. Dia kata ada orang sihir dia. Orang sihir? Macam mana tu? Dia kata bila buka komputer dia menggigil. Buka komputer dia menggigil. Nah, itulah susah juga cakap tu. Kenapa dia menggigil tu? Kita kena amal lah, buatlah amalan-amalan tertentu kan. Kena lawan, jangan layan. Jadi dia ni macam minum air, tengok air ni macam tak tu, ni ada air sihir ni. Dia terlalu percaya pada sihir sangat. Jangan. Kita kena hidup macam biasa. Kalau nak minum, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Baca tu. Kalau katakanlah benda tu ada benda yang mudarat, insya-Allah Allah matikan benda tu. Pernah sekali ni dekat apa, Langkawi, baca bismillahirrahmanirrahim, saya baca bismillahirrahmanirrahim, dia pecah, pecah. Saya pun tak tahu sebab apa pecah. Tak ada lah saya kata tu sihir, tapi baca je lah, alhamdulillah pecah. Mujur dia pecah kat tangan saya, kalau dia pecah kat mulut. Satu. Nombor 2, takut ada benda-benda yang kita pun tak tahu kan. So kita minta lah air lain. Minta air lain, okey, alhamdulillah kita minum dalam. Yang penting kita berjaga-jaga, itu saja kan. Dan saya tak nafikan memang sihir itu boleh berlaku. Contoh, ada juga macam mana nak cakap, tak apalah, kongsi je lah benda baik untuk amalan semua kan. Isteri saya malam dulu ni cerita 4 tahun lepas, tapi dia bermula tu kena daripada 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 5 tahun. 5 tahun dia akan gatal setiap pukul 7 malam dan jam 12 pagi. 2 waktu dia gatal. 2 waktu dia gatal. Dia gatal tu kalau tengok badan ni macam orang tu, macam dia belalai gitu. Dia belalai panjang-panjang, merah-merah habis badan dia. Dia putih, nampak habis kulit.
Ambil gambar, video, tunjuk pada doktor pakar dekat HUKM. Doktor pakar bercakap apa tau? Dia kata ni kali pertama saya tengok kulit jadi macam ni. Dia tak pernah jumpa lagi kulit macam ni. Selalu dia kalau dah doktor pakar ni, maksud dia banyak kulit dia tengok dah. Dia kata ni kali pertama dia tengok. Dia kata ni macam benda pelik sikit lah. Dia bagi ubat kulit juga, tapi tak jadi. Setiap maghrib dia akan gatal, pukul 12 dia gatal. Jadi masa tu Datuk Arun ada lagi, saya minta air, dia panggil, dia tepuk apa semua, okey lah. Datuk Arun dia kata apa? Dia kata ni amalkan je lah. Dia tak kata sihir ke mana, dia kata banyakkan amalan, banyakkan zikir. Saya elok bila Tok Guru sebut banyakkan zikir tu. Saya kata kat dia, rasa buku zikir penuh dah tepi tempat tidur tu, baca ni tidak kan? Bacalah buku zikir penuh kan, baca sikit-sikit. Dia sempat baca Qul Huwallah tu tidur terus, baca Qul Huwallahu falaq dah mata gitu. Tu masalahnya. Tengok WhatsApp 3 jam dah apa. Jadi saya kata baca, amalkan, lepas sembahyang buat. Tak semestinya awak duduk atas zikir sembahyang zikir, tak. Tengah masak boleh zikir, bawa kereta boleh zikir, tak salah. Yang penting kita amalkan benda tu. Dia 5 tahun tuan-tuan. Sampaikan saya minta kawan-kawan daripada Darul Syifa tolong. Dan Datuk Arundi suruh amal pun dia tak boleh nak amalkan sangat. Suruh kawan-kawan tolong. Mesti dia orang tengok memang menakutkan lah. Biar alhamdulillah dah tak ada dah lah. Tapi benda tu boleh berlaku, tak mustahil. Kadang-kadang dia nak hantar kat Haji, tapi Haji ada amalan, dia pergi kat orang yang paling dekat. Tu sihir dia akan bagi juga kena, sebab dia dah hantar kan. Dia hantar, dia akan pergi juga kat tu. Tu dia. Jadi amalan tu kena jagalah. Sebenarnya jaga amalannya, insya-Allah. Lepas tu jagakan wuduk ni kalau boleh tuan-tuan, biar ada selalu. InsyaAllah lah, kalau ada benda yang tak baik nak datang semua tu, adalah pendinding diri, dan akhirnya berserahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal hurmah huna laysat ala sahir wahdahu, wa innama tushtamil ala al-mu'min bi sihrihi musyajji' lahu musaddiq lima yaqul. Tengok, kata para ulama, bukan hanya ahli sihir saja yang haram berbuat demikian, tetapi semua orang yang terlibat dengan sihir itu, yang tolong bawa pun dah hukumnya haram. Orang perempuan kena ingat, suami ada lelaki lainnya, terus suami ini telah disihirnya. Jangan cepat menyihirkan orang. Suami itu ada masalah, dia nak kahwin, tu sebab dia macam tu. Tak payah pergi jumpa Tok Bomoh ni, jumpa ada tak Tok Bomoh ni, perempuan nombor 2 ni dah buat sesuatu pada suami saya, mesti dah minum apa-apa ni. Sudah. Dia mula. Lepas tu dia asyik dia cakap, jangan. Pergi berubat, suruh suami tu amalkan. Sebenarnya suami tu tak ada apa pun, dia sihat walafiat, dia nak kahwin sebenarnya. Jadi selesaikan masalah kahwin tu. Kecuali memang ada tanda-tanda lah, tanda-tanda suami dia jadi benci pada keluarga, balik rumah panas, tu dia tanda-tanda yang tak berapa baik. Ada juga masuk rumah dia dah panas, masuk bilik dia panas, sentuh mengamuk, tu tanda-tanda. Dulu tak macam ni, 20 tahun duduk dengan suami tu macam tak pernah macam tu, tapi sekarang lain macam. Semenjak dia ada kenal perempuan ni, perempuan tu pula mengaku, aku dah bagi baiknya suami kau. Kalau macam tu, pergi Darul Syifa lah. Bawa suami pergi Darul Syifa. Saya tak nafikan, tapi benda tu mungkin boleh berlaku kan, orang perempuan. So itulah, macam-macam. Tapi orang lelaki bila isteri dia lari pula, tak ada, dia kata suami isteri dia kena sihir. Dia kata suami isteri nusyus dia, dia selesai ke masa nusyus, lepas tu dia kahwin seorang lagi. Macam-macam. Baik, sihir ini kena berhati-hati. Kenapa Islam haramkan? Pertama, dia membawa kepada pembunuhan. Kedua, at-tafriq bainal mar'i wa zawjih, memutuskan antara hubungan suami dan isteri dan anak-anak. Kedua, idrar al-badan, dia merosakkan badan, rosak badan.
Dia kalau orang kena sihir ada juga dia tanda-tanda dia kena, dia kuat kena histeria. Dia meracau. Oh tu na'uzubillah lah. Kena hak tu na'uzubillah. Na'uzubillah. Ni kawan saya juga di UKM. Dia pun dia tak ada musuh apa, dia pun pelik. Masa dia sakit, ada seorang ustaz tu dia bubatlah pergi rumah. Sebab dia kata bila balik dia sakit, bini dia sakit. Dah kali ustaz tu dia pergi dekat bujung kat belah mana dekat dengan parking kereta tu, dia suruh pecahkan apa? Ada tempat tumpuk simen. Dia suruh pecah. Bila pecah-pecah, bawah tu dia ada gumpalan kain warna kuning. Dalam tu ada gambar dia juga dengan seorang isteri diikat. Na'uzubillah. Saya kata hebat ustaz tu. Macam mana dia buat, wallahu a'lam. Dia menggunakan ayat Quran, mungkin dia ada, ni dia panggil ilmu laduni juga pun mungkin. Dia orang kata apa, amalan-amalan dia kan, dia rasa kat sini, ada kadang dia rasa panas kat mana kan, dia panggil scan kan. Wallahu a'lam, saya tak pandai bab tu. Jadi saya serah kepada orang-orang yang pakar lah bab ni. Saya tu kalau bab hantu jin ni tuan-tuan, cari ustaz lain, jangan cari saya tak tahu bab ni, minta maaf. Oh ya Allah ya Tuhan. Kadang-kadang orang silap, dia jumpa saya dia tak. Syarhan boleh jumpa Ustaz Syarhan, Ustaz Fauzi Mustafa, itu memang bidang dia lah. Dia panggil geng Ghostbuster. Dia kejar hantu takut kan dia. Wallahu alam. Jadi kalau nak cari orang-orang yang betul lah ya, jangan cari orang yang salah. Wallahu alam. Saya nak buka soalan, jika ada soalan yang berkaitan tentang hukum hakam. Ya Haji, silakan. Aha. Bagus Haji soalan. Kenapa Nabi Sulaiman boleh minta tolong jin, manakala kita tak boleh? Sebab dia Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman raja kepada semua makhluk ketika itu. Jadi semua jin-jin, manusia, jin, makhluk binatang, semua ikut cakap Nabi Sulaiman. Itu antara mukjizat Nabi Sulaiman. Itu satu. Nombor dua, sama juga apa yang berlaku pada Nabi Muhammad SAW. Yang berdialog dengan jin adalah Nabi Muhammad, bukannya sahabat. Itu sebab masa Zaid ikut Nabi Muhammad ketika ke Taif, dia patah balik sampai ke masjid jin. Perasan tak? Bila sampai ke masjid jin, apa yang Nabi SAW buat? Dia kan semayang, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Ayat tu turun nak menceritakan bahawa satu segombolan jin masuk Islam. Dia orang dengar Nabi baca Quran, dia orang masuk Islam. Minat nak masuk Islam, maka dia bercakap dengan Nabi, berdialog dengan Nabi, dakwah dengar dakwah Nabi. Tapi Zaid, Nabi buat satu bulatan dan Zaid duduk dalam tu dan tak dibenarkan Zaid keluar. Zaid menyatakan, dalam riwayat mengatakan bahawa dia kata, aku dengar suara atau suara angin yang kuat sehingga aku nak keluar daripada bulatan tersebut. Sampai peringkat tu. Jadi maknanya bukan semua orang macam Nabi, dia ada mukjizat, dia boleh berdialog dengan jin. Nabi Sulaiman memang dia punya, antara mukjizat Nabi Sulaiman adalah dia boleh berurusan dan bekerja dan menerima kunjungan-kunjungan jin-jin ketika itu. Dan itulah zaman dia, Nabi Sulaiman. Hatta binatang pun boleh bercakap, berdialog dengan Nabi Sulaiman. Dia tak sama. Manakala syariat Nabi Muhammad dilarang berbuat demikian. Jadi kita hidup zaman Nabi Muhammad, maka ikut syariat Nabi Muhammad. Kecualilah kita berada di zaman Nabi Sulaiman, maka kita bolehlah berbuat demikian. Tapi selalu Tok Bomo dia akan guna ayat yang sama. Dia kata, Nabi Sulaiman, aku berkawan dengan jin-jin Nabi Sulaiman, bukannya jin Nabi Muhammad. Jadi Haji Bomo sebenarnya. Gurau je.
Ya. Macam mana? Ilmu apa tu? Hujan. Tak, itu digunakan jin. Dia gunakan khidmat masa tu jin. Allah bagikan kelebihan Nabi Sulaiman untuk mengarahkan jin-jin. Jadi Nabi Sulaiman arahkan benda tu. Itu bukan ilmu, itu arahan. Sebab Nabi Sulaiman punya mukjizat yang tidak ada pada makhluk macam kita, manusia macam kita ni. Itu bukan ilmu. Ilmu tu benda yang baik. Tu baik Allah sebut tadi. Belajar benda yang tidak memberi manfaat dan mendatangkan kemudaratan. Sihir itu bukan ilmu, dia mendatangkan mudarat. So jangan dibelajar. Benda tu pernah berlaku tapi zaman Nabi Sulaiman. Bukannya kita tak boleh buat. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi soalan? Oh, ni ada orang tanya. Assalamualaikum Ustaz, maaf ingin bertanya berkaitan tentang sihir. Kalau orang nak ajar kita sebahagian kecil daripada ilmu sihir, boleh tak amal? Sebab untuk elak daripada orang kacau kita. Saya masih lagi anak dara. Saya takut orang kacau saya. Azan. Soalan anak muda ni kot. Dia orang nak ajar amalan. Ni amalan-amalan dia ada. Orang tua-tua dulu dia ada amalan. Dia ajar satu ilmu pada anak-anak dara dia nak masuk universiti. Ini kau amal. Kau tengok orang ni kacau kau buat. Dekat mana tau? Dekat batang mancis. Contoh. Kau buat. Apa yang jadi? Jangan ke mana-mana. Kita sambung selepas ni.
Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, bila sebut tentang belajar sebahagian kecil daripada sihir, hukumnya tetap haram, tak boleh. Contoh anak perempuan tadi, dia belajar daripada orang tua dia. Kalau kata ada orang lelaki kacau, baca sesuatu mentera-mentera tertentu pada lidi, pada batang mancis, kamu akan tengok bagaimana budak lelaki itu gelepar. Gelepar tu dia gatal kat mana? Bahagian alat sulit. Ni mainan dia cucu sampai habis tu. Oh, tu tak boleh, hukumnya haram. Sebab apa? Mudah dia sudut logik. Macam mana budak tu dia gatal? Siapa yang gatalkan dia? Tak lain dan tak bukan jin. So tak boleh, walaupun untuk pendinding diri. Nak mendinding diri, belajarlah silat atau taekwondo atau tomoy. Tak salah, perempuan belajarlah untuk tahan diri kan? Memang kena belajarlah perempuan sama sekarang kan? Tu dia. Assalamualaikum Ustaz, adakah solat sunat tahiyatul masjid termasuk dalam solat sunat yang diharamkan pada waktu-waktu seperti selepas matahari naik, selepas subuh dan sebelum masuk waktu duha, ketika matahari berada di tengah-tengah langit kecuali hari Jumaat, ketiga selepas solat asar hingga terbenam matahari, 5-10 minit sebelum azan maghrib waktu langit masih merah? Minta pencerahan. Tuan-tuan, memang benar Nabi SAW tak benarkan kita solat sunnah mutlaqah. Sunnah mutlaqah ni sunnah yang tak ada sebab. Bila? Matahari lepas solat subuh, sebelum duha. Jadi semua di waktu tengah hari yang matahari tengah terpacak pukul 12. Lepas tu lepas asar tak boleh semayang. Tiba-tiba datang sampai Allah ni masuk lepas asar, tak tahu nak buat apa, semayang 4 rakaat. Kau semayang apa tu? Saja semayang sunat. Dia kat mana dia? Dia ada betul-betul kat tepi padang golf. Kan ada saja nunggu, tak tahu apa, tengok orang main golf, boring, dia pun semayang 2 rakaat. Dik, semayang apa dik? Tak ada semayang, tak tahu nak buat apa, semayang je lah. Itu haram. Saja-saja semayang. Tapi jika semayang bersebab, berdasarkan hadis Nabi SAW yang mutlak, idza dakhala ahadukum ilal masjid fala yaqud hatta yusalli rak'atain atau kama qala, sesiapa yang masuk masjid jangan dia duduk sehingga dia semayang 2 rakaat. Tak kisahlah waktu bila pun, maka katakan dia masuk, dia semayang 2 rakaat boleh. Afdal dia semayang waktu yang bukan waktu larangan. Cuma kalau dia berada ketika itu, kalau dia boleh tunggu sekejap sampai waktu larangan tu habis, dia tak lama, sekejap je. Jadi itu lebih baik untuk keluar daripada khilaf. Wallahu alam. Ada orang dia tak mau semayang, dia duduk terus, tak apa, tak ada masalah. Kalau dia nak dapat sunnah semayang 2 rakaat, dia semayanglah 2 rakaat. Tapi kalau tak sempat, dia datang-datang maghrib, dia datang-datang subuh tu orang imam dah semayang dah, takkan nak semayang sunat 2 rakaat, maka dia boleh teruskan semayang subuh dan dia boleh ganti semayang itu selepas solat subuh. Tetapi tidak boleh selalu, dia boleh jarang-jarang dia buat. Maknanya dalam setahun ada sekali dia buat. Sebab apa? Sekali itu kes ni lah, kes dia terlambat dan sebagainya, sekali 2-3 kali. Tapi kalau tiap-tiap hari kau buat, itu sesat namanya. Dia kena jarang-jarang. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita amalkan benda yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Kita tinggalkanlah benda-benda yang pelik-pelik. Jadi dalam masa yang sama juga tuan-tuan, kita doakanlah COVID ni berakhir dengan baik. Saya pun tak tahulah sekarang ni, suruh cocok 3, dah cocok 3, nak suruh 4 pula. Lepas ni dia suruh apa lagi saya pun tak tahulah kan. Haji nak soalan. Ya, macam mana qabliyah? Qabliyah sebelum Jumaat. Qabliyah sebelum Jumaat ada ke tidak? Ada 2 pandangan ulama dekat sini. Pertama, tidak ada qabliyah al-Jum'ah.
Tapi kebanyakan ulama mengatakan ada qabliyah al-Jum'ah qiyasan qabliyatuz zuhur. Dia qiyas kepada solat sunat sebelum solat zuhur. Boleh. Itu sebabnya tadi para ulama dia kata apa? Kalau kita masuk dalam masjid pada hari Jumaat, sebelum waktu azan kita boleh solat tahiyat masjid. Lepas tu azan kita sembahyang pula qabliyah sebelum solat Jumaat. Maka saya bersama dengan pandangan ulama yang mengatakan bahawa ada solat qabliyatul Jumaah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujibad da'awat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum.